Malaysia bertuah kerana makmur dengan kepelbagaian makanan. Antara hidangan yang menggoda selera sejak dahulu ialah sanggar pepek. Sanggar pepek atau dalam bahasa Melayunya pisang penyet merupakan makanan tradisi yang sangat popular di daerah Tawau. Cara pembuatannya agak mudah dan ringkas. Namun, sanggar pepek ini wajib dimakan bersama-sama dengan sambal belacan untuk melengkapkan kelazatannya. Orang bilang sekali order macam mau 2 kali order lagi. Selain sanggar pepek, pisang goreng merupakan hidangan klasik yang sangat menyelerakan. Kombinasi ideal antara lembutnya pisang yang matang dan lapisan tepung yang digoreng menyebabkan pencuci mulut ini sentiasa menjadi pilihan. Bagi golongan peniaga, pemilihan jenis pisang sangat penting untuk menghasilkan sanggar pepek dan pisang goreng yang menambat selera. Saya menggunakan pisang Sabah untuk memproses sanggar pepek sebab kualitinya bagus dan senang diproses. Tapi itu saya menggunakan pisang Sabah. Untuk pisang goreng di sini, pisang Sabah, karena pisang Sabah dia sedap, rangup, ramai orang suka. Melihat kepada permintaan yang menggalakkan di pasaran, penanaman pisang Sabah telah dijadikan tanaman tumpuan untuk menjana pendapatan pekebun. Kota Marudu merupakan antara daerah pengeluar pisang Sabah yang terbesar di negeri Sabah. Penanaman pisang Sabah di daerah tersebut melibatkan beberapa kampung, termasuklah Kampung Kuranji, Damai, Tarang, Kapas, Gorantung, Sumbilingon, Marudu Laut dan Teringai. Di Kampung Jambutan Laya-Laya, penduduk kampung yang majoritinya berbangsa Rumus menjadikan penanaman pisang Sabah sebagai sumber pendapatan mereka. Keluasan di kampung ini saya keluasan lebih kurang hampir 300 ekar keseluruhan lah dalam satu kampung nih. Iji melukis antara penduduk kampung yang mengusahakan tanaman pisang Sabah secara besar-besaran. Ini perlu tutung sebab untuk supaya dia punya apa yang anak-anak lain itu tidak kena ganggu pembesaran dia. Baginya penanaman pisang Sabah merupakan salah satu punca rezeki buat beliau dan keluarga. Cukuplah untuk belanja satu keluarga, cukuplah untuk bayar kereta, cukuplah untuk perbelanjaan anak sekolah. Dan setakat ini saya ingat kalau tidak saya tanam pisang, mungkin anak-anak saya yang bersekolah di universiti mungkin sukarlah saya untuk menampung keperluan mereka. Walaupun bermula secara suka-suka, namun pada tahun 2014, beliau telah mengambil keputusan meneroka tanah pusaka keluarga untuk menanam pisang Sabah. Bekerja di bawah matahari tidak sedikit pun mematahkan semangat beliau untuk terus gigih mengusahakan kebun pisang yang dimilikinya. Sehingga pada masa ini saya ada 30 ekar lah begitu, 30 ekar yang sudah ditanam dan 20 ekar itu telah pun mengeluarkan hasil dan 10 ekar apa yang ada di depan kita sekarang inilah yang 10 ekar nih. Jadi ini pun sedang mengeluar sudah. Setakat ini pengeluaran hasil pisang di kebun Iji mencapai kira-kira 70 metrik tan setahun. Pengeluaran ini dijangka terus meningkat apabila 10 ekar tanah hampir mengeluarkan hasilnya. Sabah mempunyai pelbagai nama panggilan.
Di negeri Sabah, pisang Sabah dikenali dengan nama pisang kepok, pisang rebus dan pisang menurun. Di semenanjung Malaysia pula, pisang Sabah lebih dikenali dengan nama pisang nipah ataupun pisang abu. Kebiasaan dalam setandan terdapat hingga 16 sisir dan setiap sisirnya mempunyai hingga 20 biji buah pisang. Penanaman pisang Sabah. Pisang Sabah memang sesuai di tempat kita, khususnya di negeri Sabah. Ikut pengalaman saya, pisang Sabah ini memiliki banyak keistimewaan dia. Pertama, keistimewaan dia, pengeluaran hasil itu cepat. 13 bulan kita boleh tuai sudah hasil dia. Yang keduanya, penjagaan dia. Penjagaan dia tidak begitu cerewet, tidak begitu susah. Nah, yang ketiganya, yaitu pengambilan hasil dia. Proses menuai hasil pisang Sabah dilakukan pada setiap hari. Hasil tuaian tersebut kemudiannya dihantar ke pusat pengumpulan pisang sebelum dihantar ke Kota Kinabalu. Hasil daripada pisang ini kami akan kumpul ke satu tempat yang kami namakan pusat pengumpulan pisang. Dari situ kami minta juga pekebun-pekebun lain supaya datang ke situ untuk bukan saja membantu kepada kami, tetapi kami juga memberi ruang kepada pekebun di kawasan sini. Antara tujuan pembinaan pusat pengumpulan pisang tersebut adalah bagi meringankan kos perbelanjaan yang membebani pekebun untuk menghantar seterusnya memasarkan hasil pertanian mereka. Beliau memiliki 3 pusat pengumpulan bagi memudahkan pekerja dan juga penduduk kampung melakukan jual beli pisang Sabah. Jadi itulah di daerah Matunggung kami ada, di daerah Kota Merudu pun ada satu, dan di kampung sini sendiri di Kampung Jambatan Layalaya ada satu. Jadi setakat sekarang ini ada 3 pusat pengumpulan lah. Jadi yang sebelah Kudat, dia orang datang pergi di daerah Matunggung sebab dia orang dekat hantar sana, dan manakala di daerah Kota Merudu pun dia orang hantar di pusat pengumpulan yang dekat Langkon sana. Dan kampung yang sekitar di sini semua hantar pergi pusat pengumpulan saya yang di atas bukit itu, di sebelah bukit itu. Nah, ini yang paling cantik. Meraih keuntungan. Jadi buat masa ini kami ada 3 pusat pengumpulan. Jadi seramai 9 orang lah. Kadang-kadang ada yang 12 orang bantu kami untuk pusat pengumpulan masing-masing. Bagi Iji, rezeki sewajarnya dinikmati bersama-sama. Selain kaum lelaki, beliau juga membantu beberapa penduduk kampung yang terdiri daripada golongan wanita yang ingin menambahkan pendapatan. Pekerja saya terdiri daripada penduduk kampung dan wanita yang coba untuk bekerja di tempat saya, membantu saya untuk pembersihan dan segala kerja. Pisang ini waktu hujan pun boleh juga menebang, bermaksud pendapatan tidak tersekat lah, tidak macam pokok getah lah. Kalau hujan susah juga cari pendapatan kan. Sama kamu semua supaya kamu boleh dapat bersama-sama saya untuk membersih kebun ini supaya kualiti dia lebih baik daripada yang lain. Mariana dan rakan-rakannya akan dipanggil bekerja di kebun pisang 2 kali seminggu. Antara tugas yang dilakukan termasuklah membersihkan kawasan kebun dan pokok pisang. Walaupun tidak mewah, namun Mariana bersyukur kerana pendapatannya di kebun pisang cukup untuk membantu meringankan beban keluarganya. Saya sebagai wakil daripada kawan-kawan yang lain, pekerja yang lain lah, kami sangat berterima kasih sebab kami sentiasa dipanggil bekerja di tempat bos kami aja lah. Sebab dengan 1 minggu 2 kali
kami dipanggil bekerja, cukup sudah untuk kalau mau cakap cukup tuh susah juga lah. Tapi kalau membeli keperluan macam barang asas di rumah tidak masalah lah begitu. Kami berterima kasih sebab kami sentiasa dipanggil lah. Pisang ini bukan saja kita pasarkan dengan cara kuantiti yang banyak, tetapi di dalam kampung sendiri berbagai-bagai jenis produk yang boleh dihasilkan oleh wanita-wanita di kampung sendiri. Seperti goreng pisang, kue pisang lah kami panggil sini, ya krepek dan kue pisang kukus. Dan ini terkenal di kampung ini. Apabila ada majelis-majelis ramai saja yang buat tempahan. Jadi ini sebagian daripada boleh meningkatkan ekonomi wanita di kampung ini. Seperti kata pepatah, sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Tekun dan sabar merupakan antara kunci kejayaan dalam apa juga bidang yang diceburi. Begitu juga liku-liku perjuangan usahawan wanita dari Sepanggar yang pada mulanya berdepan pelbagai cabaran untuk mengembangkan perniagaan. Ketabahan wanita berketurunan Murut itu akhirnya membuahkan hasil yang menyaksikan produknya kini berada di pasaran tempatan. Lain orang kan lain cara, orang bermula dengan produk, tapi saya bermula dengan idea. So cabaran utama adalah macam mana saya mau merealisasikan idea saya menjadi kenyataan. So saya banyak try and error lah. Saya banyak buat eksperimen dengan tim saya, macam mana membuat produk tu crispy, macam mana membuat produk tu tahan lama. Ini bukan mengambil masa yang sekejap. Kami pun dapat yang rasa sebaik ini selepas 5 tahun. Asmawati Anifia merupakan salah seorang usahawan tempatan yang menghasilkan produk makanan berasaskan pisang Sabah. Produk saya adalah krepek pisang pelbagai rasa. Saya bermula pada tahun 2012. Dia ada 8 flavor. Kami ada manis, masin, cheese, garlic, hot and spicy, curry, salted egg, dan yang terbaru adalah black pepper. Penghasilan produk krepek pisang ini dilakukan di kilangnya yang terletak di Kampung Giling Tengah, Tuaran. Dengan bantuan daripada suami dan anak-anaknya, penghasilan krepek pisang dibuat mengikut permintaan daripada pelanggan. Memang saya dibantu oleh ahli keluarga lah. Ahli keluarga saya dari mula saya start turun-temurun. Jadi bagi saya, kenapa saya guna ahli keluarga? Anak kena tahu dulu. Apa-apa pun anak saya kena lebih expert daripada pekerja. Terdapat beberapa proses yang dilalui untuk menghasilkan krepek pisang ini. Proses untuk pembuatan krepek pisang, lepas kami dapat, biasanya kami cuci dululah sebab dia punya tu kulit kadang-kadang kena lumpur, kotor kan. Lepas kami cuci, baru kami kasih kupas dia. Biasanya kami ada 3 kali bilas lah. 3 kali bilasan supaya kami mau dia betul-betul bersih. Proses yang bersih yang permulaannya lah yang kadang-kadang orang terlepas pandang. Air tu kan dia, kalau kita tidak tukar, dia punya pisang tu jadi warna hitam. Menurut Asmawati, menghasilkan krepek pisang agak mudah. Namun pemilihan pisang merupakan faktor utama yang perlu dititik beratkan. Kami memilih pisang Sabah sebab satu dia mudah didapati, yang kedua sangat sesuai lah untuk buat krepek. Dia punya
crunchy. Dia crunchy. Kalau pakai pisang yang lain kan dia macam masuk angin pula, dia punya rasa. Dia macam tidak rangup. So pisang Sabah dia punya texture dia pun bagus. Kalau kita goreng dia nampak cantik. Asmawati merupakan antara usahawan tempatan yang mengambil bekalan pisang Sabah daripada Iji. Dia memang legend lah, sebab dia ambil dia punya kebun pisang pun sangat luas. Dia sangat memahami orang punya kemahuan kan, supaya bekalan tidak terputus. So dia pun ambil daripada kampung-kampung di sekitar Kudat, Kota Marudu dan juga Kota Blut lah. Selain dihantar ke Johor dan Selangor, Iji juga membantu membekalkan pisang Sabah kepada pengusaha lain di negeri Sabah. Selain daripada kami hantar di Semenanjung, kami juga tidak melupakan usahawan-usahawan tempatan. Usahawan-usahawan kita di negeri Sabah supaya kita sama-sama membantu mereka memberi bekalan yang secukupnya. Penanaman pisang menjadi pilihan kebanyakan petani kerana permintaan pasarannya lebih tinggi selain pulangan atau harganya lebih stabil berbanding tanaman lain. Kejayaan Iji melukis dan komuniti pisang Sabah sewajarnya dijadikan contoh oleh komuniti yang lain dalam usaha memperbaiki taraf kehidupan. Harapan saya kepada wanita dan juga kepada belia supaya mereka memiliki semangat untuk membuka kebun, apalagi kalau di kampung ini tidak ada keluarga yang tiada tanah. Jadi di situ kita ada peluang dan syukur pada masa ini ramai sudah kawan-kawan kami yang ikut jajak untuk membuka kebun pisang. Dan sekarang pasaran pisang ini pun semakin luas lah, semakin banyak. Memang tidak susah lah.